wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim, yang bermaksud ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Wattaqullah, dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Suratul Hasyri, surah yang ke-59. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dimuliakan, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan senantiasa istiqamah mengingati akan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita termasuk dalam golongan yang bersabar ketika ditimpa ujian dan bersyukur ketika dikurniakan nikmat. Mudah-mudahan hidup kita sejahtera di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah berkenaan dengan ma'al hijrah yang bertajuk berhijrahlah sebelum kita dihijrahkan. Begitu pantas masa berlalu, sedar dan tidak sedar bahawa tahun 1442 Hijrah bakal melabuhkan tirai dan meninggalkan kita. 3 hari lagi, yakni pada tanggal hari Isnin, matahari tenggelam di ufuk barat pada 30 Zulhijjah, maka bertepatan itu dengan 9 Ogos, maka masuklah kita pada detik permulaan tahun yang baru, iaitu 1443 Hijrah. Kita selalu mendengar bahawa hijrah dikaitkan dengan Muharram, yakni bulan pertama dalam kalender Islam. Apakah kaitannya hijrah dan juga tahun baru? Hijrah itu berasal daripada perkataan hajara, iaitu dengan makna al-khuruj minal ardin ila ukhra, iaitu keluar daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Itu dari sudut bahasa. Kalau kita lihat dari sudut istilah, iaitulah keluar daripada negara yang kafir kepada negara Islam, seperti mana hijrahnya baginda Nabi SAW daripada kota Mekah yang ketika itu dikuasai oleh puak-puak kafir jahiliyah, dan berhijrah baginda Nabi SAW ke kota Madinah yang pada ketika itu lebih mesra dan menerima akan ajaran agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Dari sudut itu, itulah makna hijrah yang mudah kita faham. Adapun konteks dalam kehidupan kita pada hari ini, hijrah tidak ada lagi, kerana berdasarkan daripada hadis Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wan niyatun. Bahawa maknanya Nabi menyebut bahawa tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Yani setelah Islam mula masuk semula di dalam kota Mekah, maka kata Nabi tidak ada lagi hijrah, walakin jihadun wan niyatun. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan juga niat kita.
Maka di sini ulama menafsirkan bahawa hijrah yang dimaksudkan selepas daripada hijrahnya perpindahan ialah hijrah perpindahan dari sudut, bukan lagi tempat, tapi dari sudut keadaan, di mana keadaan kita berhijrah, kita berubah daripada keadaan yang buruk kepada keadaan yang lebih baik, ataupun kita sudah berada di dalam keadaan yang baik, kita berhijrah kepada keadaan yang lebih baik. Maka itulah konteks hijrah yang perlu kita fahami dalam keadaan kita pada masa sekarang ini. Maka kalau kita lihat kaitannya dari sudut hijrah dan juga adalah tahun baru, ini kerana tahun baru adalah seolah-olah seperti sesuatu kehidupan yang baru. Kerana disebut oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya, menyebut bahawa alam ini terbahagi kepada 5 fasa. Maka fasa yang pertama ialah alam ruh. Fasa yang kedua iaitu alam dunia yang kita hidup sekarang ini. Dan fasa yang ketiga ialah alam barzakh yang kita akan hadapi mungkin selepas ini. Dan seterusnya iaitu fasa yang keempat, perhitungan di padang mahsyar. Dan yang kelima iaitu alam akhirat yang kekal abadi, sama ada Allah tempatkan di dalam syurga atau dicampakkan ke dalam nerakanya, wal iyazubillah. Maka hijrah yang kita perlu lakukan adalah sebelum Allah menghijrahkan kita. Maksud menghijrahkan kita ini, Allah memindahkan akan alam kita. Dulu Allah memindahkan alam kita daripada alam ruh kepada alam dunia, seperti mana yang kita hadapi pada hari ini. Dan selepas ini Allah akan memindahkan alam dunia ini yang kita hidup sekarang ini kepada alam barzakh. Maka sebab itulah mimbar memilih tajuk iaitulah berhijrah sebelum kita dihijrahkan. Dan kita perlu perhati sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita memerhatikan. Mungkin ada di antara kita yang sudah hidup hampir 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, malah ada yang sampai 80 tahun pun ada. Maka renunglah kita, sudah berapa kalikah kita menyambut ma'al hijrah ini? Sudah berapa kalikah kita sudah melalui akan bulan Muharram ini tiap-tiap tahun? Maka apakah yang ada pada kita? Di manakah kedudukan kita di sisi Allah? Kalau dari sudut kedudukan kita di sisi dunia adalah nampaknya positif. Boleh dikatakan hampir semua orang bermula daripada susah dan semakin lama semakin senang. Ada orang dulu hidupnya hanya dengan berbasikal, ada juga yang dengan hanya berjalan kaki. Tapi sekarang ini kebanyakan kita sudah pun bermotosikal ataupun sudah pun berkendaraan kereta. Maknanya dari sudut kehidupan dunia kita sudah semakin meningkat, semakin kepada ke arah yang lebih baik. Itu dari sudut penghijrahan bahagian urusan duniawi. Adapun kita kena persoalkan kepada diri kita masing-masing, di manakah kedudukan hijrah kita dari sudut akhiratnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adakah ibadat-ibadat kita semakin mantap? Soal kewajipan-kewajipan kita, adakah dulu kita tidak hadir solat di masjid, sekarang semakin kerap hadir ke masjid? Maknanya ada peningkatan yang lebih baik. Atau dulu tidak rajin mengerjakan amal-amal ibadat yang sunat, sekarang makin banyak mengamalkan amalan ibadat-ibadat yang sunat. Dulu bahagian auratnya kurang ditutup, buat lebih kurang sahaja dengan aurat, tapi sekarang semakin jaga dari sudut pakaiannya. Maka ada positifnya dari sudut penghijrahan hidup kita daripada dulu sampailah kepada masa yang sekarang. Tetapi kalau kita perhati tengok, kehidupan kita malah bukan sakat semakin ke positif, malah semakin ke negatif. Dulu boleh datang ke masjid, sekarang tak nampak dah ke masjid. Itu menunjukkan bahawa ini bukan hijrah ke arah kebaikan, tapi malah kita menyebabkan diri kita ni semakin terjerumus, semakin jauh kita dengan syurga Allah, dan semakin dekat pula kita dengan neraka Allah. Na'udzubillah. Maka marilah mimbar mengajak kepada sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sampai ke hari ini Allah mengizinkan kita dapat bernyawa dan bernafas. Kalau kita perhati tengok dengan kes yang tinggi dalam coronavirus sekarang ni,
kita dapat lihat kadang-kadang ada di antara saudara mara kita yang meninggal dunia, sepupu sepapat kita ataupun orang kampung kita dan sebagainya yang pergi meninggal dunia akibat terkena COVID dan sebagainya. Dan perkara ni bila-bila masa sahaja boleh jadi terkena kepada kita. Maka kita renunglah, kalau masih lagi kita belum mengorak langkah untuk membuat penghijrahan pada diri kita, bilakah lagi masanya? Jangan sampai apabila Allah sudah mengambil nyawa kita, seperti mana disebut dalam tazkirah tadi, jangan sampai apabila ruh nyawa ini sudah sampai kepada ghargharah, di bahagian kerongkong kita, barulah kita nak mengucapkan nama Allah, barulah nak sebut astaghfirullah. Maka kita takut-takut taubat itu sudah terlambat, takut-takut pintu taubat Allah sudah pun tertutup. Maka rugi teramat rugi. Dan sesiapa yang sudah kembali ke tanah, maka tidak akan pasti boleh kembali ke atas tanah. Jadi sebelum kita menyesal di kemudian hari, lebih baik kita menyesal sekarang. Berhijrahlah sebelum kita dihijrahkan. Seperti mana hadis Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'u nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, atau kama qala rawahu Imam Tirmizi. Yang mafhumnya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang bijak adalah orang yang mempersiapkan dirinya, mempersiapkan amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari kematiannya. Nah, setelah dia mati, dia bersiap untuk berhadapan dengan Allah Ta'ala. Ketahuilah sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mati itu pasti. Al-kayyisu man dana nafsahu, mati itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Tak kira yang sihat pun mati, yang sakit pun mati, tak kira yang muda pun mati, yang tua pun mati. Kalau dulu mungkin kita lihat orang mati akibat penyakit-penyakit seperti sakit jantung, kencing manis dan sebagainya, boleh jadi kita kata orang ni tak jaga makan, orang ni tak jaga kesihatan. Ataupun mungkin kita faham mati ni dalam usia tua, nah, sudah berumur, ada banyak penyakit, baru meninggal. Hari ini Allah tunjukkan pada kita, dengan Allah hantar hanya corona, bukan dengan sebab yang lain. Dalam usia muda pun boleh kita dijemput Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang pasti mati itu tetap mati. Tetapi apa yang perlu kita fikirkan, bagaimana kita nak menghadapi kematian itu sekiranya ia datang di hadapan kita. Bagaimanakah persediaan kita untuk membawanya selepas ketiadaan kita di atas dunia ini nanti. Sebab itulah dalam hadis yang saya sebutkan tadi, kata Nabi, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan orang yang bodoh, orang yang tidak cerdik, orang yang menyesal di kemudian hari adalah orang yang sibuk dengan kehidupan duniawi, terpukau dengan kehidupan duniawi, dan dia berangan-angan kepada Allah. Dia ingat dengan amalnya yang sedikit itu sudah cukup untuk dihadapkan kepada Allah, untuk memasuki syurga Allah. Sedarlah sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat para sahabat Nabi berjuang sehingga putus tangan dalam medan jihadnya, barulah layak untuk mendapat akan syurga Allah. Kita hari ini sehelai bulu roma kita pun tidak jatuh untuk memperjuangkan agama Allah. Jadi apakah daya, apakah jaminan bahawa kita memang akan mendapat syurga Allah nanti di hari akhirat kelak? Maka teruskanlah istiqamah, tingkatkanlah ibadah, jadikanlah seolah-olah kematian itu tersangat hampir dengan kita. Mana tahu kita pun tidak sedar, boleh jadi hari Jumaat ini adalah hari yang terakhir buat diri kita. Maka kita sediakan segala amal yang cukup, gantikanlah apa yang belum digantikan, sama ada solatnya, qada solatnya, atau puasanya dan sebagainya, hutang dengan Allah, hutang dengan manusia dan sebagainya. Maka kita selesai insya-Allah. Moga-moga kalau kita tundukkan hati kita ini dengan akhirat, insya-Allah kita akan semakin gemar pada akhirat, dan kita akan rasa Allah sangat hampir dengan kita. Maka bila keadaan itu berlaku pada kita, maka kematian ini sudah dikira bersiap sedia untuk kita menghadapinya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba fa ya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mimbar menyeru para jemaah agar kita istiqamah berpegang kepada akidah Islamiyah berteraskan ahli sunnah wal jamaah. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan tabi'in hingga ke hari ini. Jagalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama makhluk. Imarahkanlah rumah Allah Subhanahu wa taala dengan terus menerus mengerjakan ibadah dan solat fardu secara berjemaah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim wa ja'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa thabbit ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba khususan virus al-corona wal ghala wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri bulnani ammah. Ya Allah, berkatilah hamba-hambamu yang melaksanakan tuntutan zakat dan menghulurkan wakaf, kurniai mereka rezeki yang berlipat ganda, serta sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jauhkanlah mereka dari golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran, serta hindari mereka daripada kefakiran yang berpanjangan. Ya Allah, berilah kami kebaikan serta keberkatan di dunia dan di akhirat. Jauhilah kami daripada seksa dan azab api neraka. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayahmu ke atas raja kami, Seri Paduka Baginda Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah, dan Raja Pemaisuri Perak Darul Rizwan Tuanku Zara Salim, serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Fa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimus shalah.